Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Saudara dan saudari, rakan-rakan FB yang dihormati lagi dikasih sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya, taufik dan inayahnya, dapat lagi kita bersama pada petang ini untuk menyambung kuliah perubatan dalam Islam yang telah kita mulakan pada petang semalam dengan tajuk tanda-tanda gangguan makhluk halus. Dan insyaAllah pada petang ini kita akan membicarakan pula tajuk pendinding diri daripada makhluk halus, syaitan dan jin, yang merupakan musuh kepada manusia, yang sememangnya mereka mencari jalan untuk nak mengganggu, menggoda, menghasut manusia melakukan kejahatan, keburukan, dosa, dan lebih daripada itu mereka cuba untuk nak menyakiti kita manusia. Maka sebab itulah perlu untuk sama-sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah daripada segala macam gangguan yang akan dilakukan oleh golongan jin dan syaitan kepada kita. Di sana ada beberapa amalan yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk sama-sama kita menjadikan ia sebagai amalan kita, sebagai untuk kita mohon perlindungan dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu amalan sunnah yang tidak sepatutnya bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala meninggalkan akan amalan-amalan ini. Sama ada amalan itu dilakukan ataupun diamalkan oleh mereka yang belum diganggu ataupun yang dikenakan gangguan, dan juga mereka yang belum diganggu. Sebab itu dalam Islam ni pencegahan lebih baik daripada pengubatan. Janganlah bila kita diganggu barulah kita nak mencari amalan. Apakah cara bagaimana untuk kita nak mengelakkan, menghindarkan diri daripada gangguan makhluk halus ni. Dan sememangnya gangguan makhluk halus ni ia merupakan satu gangguan yang berlaku
paling tidak pun syaitan ni dia akan menggoda manusia daripada luar. Bahkan setiap kita ni ada qarin. Yang qarin ni dia adalah untuk nak menyeru manusia kepada kejahatan. Itu paling tidak. Setiap orang akan diganggu oleh syaitan. Cuma serius ataupun tidak sahaja. Maka sebab itu sebagai sebagai langkah penjagaan, langkah pemeliharaan kita sebagai orang yang beriman ni, Islam mengajar kita, Nabi kita mengajar kita bagaimana cara untuk kita nak mendinding diri kita. Pendinding diri ni. Itu sebab ada setengah orang bila mana dia diganggu bau ledak cari pendinding. Tapi kadang-kadang pendinding tu tak betul. Menggunakan azimat, menggunakan tangkal merupakan satu yang dikira sebagai perbuatan amalan syirik. Nabi SAW menyatakan, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirk. Sesungguhnya jampi mentera, azimat tangkal dan ilmu guna-guna, ilmu sihir merupakan perbuatan syirik. Maka kita mengelak daripada menggunakan jampi mentera, azimat tangkal, apatah lagi melakukan perbuatan-perbuatan sihir yang menjadi perbuatan amalan syaitan yang diajar kepada manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Di sana ada beberapa bentuk pelindungan pendinding diri yang boleh kita sama-sama jadikan sebagai amalan. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan amalan ini, kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali disebutlah hadis, Man istabaha bis-sab'i tamarati ajwah lam yadurrahu dzalikal yaum sammum wala sihrun. Rawahul Bukhari. Yang bermaksud, sesiapa yang berpagi-pagi memakan 7 biji tamar ajwah, tamar Nabi lah, tamar Madinah, tidak akan memudaratkan pada hari tersebut racun maupun sihir. Maknanya seseorang bila dia mengamalkan, memakan 7 biji tamar ajwah, setiap pagi dia makan, Nabi sebut dengan sebab amalan itu, pemakanan itu, maka dapat mengelak dia daripada dia disihir pada hari itu. Nampak? Ini hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Yang mungkin kita jaranglah kita nak makan buah tamar ni, kita makan buah tamar ni pun tak banyak. Itu pun pada bulan Ramadan saja, kita pun dah dekat dengan bulan Ramadan ni. Tapi ialah sesiapa yang nak mengamalkan memakan buah tamar ajwah ni, elok sangatlah. Ia merupakan satu amalan sunnah, bahkan ia dapat mengelak seseorang itu daripada diracun dan disihir pada hari itu sahajalah. Maknanya setiap hari, setiap pagi dia kena makan buah tamar ajwah ni lah. Itu pun kalau dia mampu untuk membeli buah ni memang agak mahal sikit lah. Dalam 70, 80 ringgit, 100 rial ataupun ringgit sekilo. Tapi ialah kalau dengan tujuan untuk dia kesihatan, untuk dia mengamalkan sunnah dan mengelak daripada amalan sihir, maka kenapa tidak dia boleh untuk mengamalkan memakan 7 biji buah tamar ajwah pada setiap pagi. Yang kedua, amalan yang kedua ialah menjaga wuduk. Menjaga wuduk. Di mana kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Tabrani, Nabi menyatakan, Tahiru hadhil ajsad wa tahharakumullah fa innahu laisa min abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan minal lail illa qal Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Yang bermaksud, sucikanlah diri kamu, jasad kamu. Sesungguhnya Allah menyucikan bagi kamu, maka sesungguhnya tidaklah seseorang hamba yang tidur dalam keadaan bersuci dan bila mana dia berpaling pada masa tidur pada waktu malam itu, melainkan malaikat mendoakan baginya
Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah bagi hamba kamu ini, maka sesungguhnya dia dalam keadaan bersuci. Maknanya berwuduklah. Maka ini satu amalan yang sangat digalakkan dalam bukan setakat kita mengambil wuduk untuk solat saja. Bahkan bila mana elok, bila mana batal ya wuduk, kita ambil. Batal wuduk, kita ambil. Ini merupakan amalan seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Setiap kali dia batal wuduk, dia ambil wuduk, bahkan dia tambahkan dengan solat 2 rakaat sebagai solat wuduk. Maka kalau ini dapat kita amalkan, alhamdulillah, menjaga wuduk lah. Yang kedua. Yang ketiga, menjaga solat berjamaah. Menjaga solat berjamaah. Iaitu hadis daripada Abu Darda. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa qad istahwadha alaihimus syaitan wa alayka bil jamaah fa innama ya'kul dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Rawahu Abu Daud. Iaitu tidaklah 3 orang dalam satu kampung, satu perkampungan ni ada 3 orang yang bila mana mereka tidak mendirikan di dalam kampung itu solat berjamaah, melainkan syaitan akan mengganggu mereka. Maka hendaklah kamu berjamaah. Maka sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang tidak dalam keadaan berkumpulan. Maknanya nak sebut bahawa Nabi kata jangan ada kalau satu kampung itu kalau ada 3 orang, kalau tidak didirikan solat berjemaah, maka sudah pastilah mereka akan diganggu oleh syaitan. Dan Nabi menyatakan bahawa orang yang berjamaah ni seperti mana satu kumpulan kambing, yang mana serigala tidak boleh ataupun sukar untuk serigala nak menerkam memakan kambing yang berjamaah ataupun yang ramai ni, berbanding dengan kambing seekor. Dah tentulah serigala mudah untuk nak menerkam kambing yang seekor dibandingkan dengan kambing yang berkumpulan ni. Maka begitulah juga kita bila kita berjamaah, maka kita dapat menghindarkan diri daripada syaitan. Itu sebab bila kita solat berjamaah ni, kita mendapat khusyuk yang lebih berbanding daripada kita solat bersendirian. Kita boleh rasa begitulah. Sebab apa? Sebab ialah maknanya syaitan tu dia sukar untuk mengganggu kita bila mana kita dalam keadaan ramai. Walaupun memang dia ganggu juga, tapi gangguan syaitan bila kita solat bersendirian ni lebih kuat dibandingkan dengan gangguan bila mana kita berjamaah. Gangguan tu ada, tapi tidak sekuat gangguan bila mana kita solat bersendirian lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, iaitu menjaga solat malam. Solat malam ni maknanya solat yang bermula daripada selepas isyak hinggalah terbitnya fajar waktu subuh. Dan merupakan satu amalan orang-orang soleh, amalan para anbiya. Bahkan Nabi kita SAW sendiri tak pernah meninggalkan solat malam setiap malam. Sama ada 1/3 hujung malam, 2/3 malam ataupun pertengahan malam. Paling tidak pun kita dapat untuk nak jaga solat malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini lah, perkara-perkara yang buruk dan sebagainya. Yang kelima, membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya, perkataan ta'awuz ni ialah perkataan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada beberapa tempat untuk kita disunatkan membaca ta'awuz, isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Antaranya bila kita memasuki tandas, kita diajar untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makna ta'awuz lah tu. A'udzu, ada perkataan a'udzu. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepada kamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi bila kita nak masuk tandas tu, sebelum kita nak masuk tandas tu, baca doa ni dulu. Allahumma inni a'udzubika
minal khubuthi wal khabith. Bahkan boleh kita mulakan dengan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita masuk dengan langkahkan kaki kiri ke dalam bilik air tandas tu, dan kita keluar dengan melangkahkan kaki kanan dan kita membaca ghufranak, keampunanmu ya Allah. Ini sunnah Nabi ni. Dia merupakan satu perkara yang diajar dalam Islam lah. Begitu juga sebelum nak membaca Quran. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka bila mana kamu nak membaca Al-Quran, hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Nampak? Bila kita nak baca Quran pun, disunatkan kita untuk kita membaca A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nak baca Quran. Sebab kadang-kadang bila kita membaca Quran tu, datang gangguan syaitan. Kita rasa lamanya bila kita baca Quran ni. Sebab apa? Syaitan duk goda kita agar kita berhenti daripada baca Quran. Kita rasa bosan dan jemu dengan kita membaca Al-Quran. Sebab itu kita disunatkan kita mulakan dengan bacaan Quran itu dengan A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Begitu juga sebelum kita mendirikan salat. Sebab bila kita saat kita nak mendirikan salat ni juga, syaitan akan datang mengganggu kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita apa yang kita tidak ingat pada luar salat tadi. Di luar salat tadi kita tak ingat apa pun. Tapi bila kita masuk takbir je, ingat macam-macam. Nak buat itulah, lepas ni nak buat apa. Lepas ni nak pergi mana, lepas ni nak makan apa. Dia ingat dalam solat tu. Nampak tak? Betapa jahat syaitan ni nak goda kita untuk kita supaya tidak khusyuk dalam solat. Sebab itu sebelum kita solat, kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ataupun baca daripada surah Al-Mu'minun tu, ayat 97-98. Iaitu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada kamu daripada bisikan jahat syaitan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada kamu daripada kehadiran mereka. Nampak tak? Ini boleh kita ambil daripada ayat 97 dan 98 surah Al-Mu'minun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Maknanya kita nak agar Allah lindung kita daripada bisikan jahat syaitan dan juga lindung kita daripada hadirnya mereka untuk mengganggu kita ketika mana kita solat tadi. Nampak tak? Sebab itu pentingnya kita baca isti'azah sebelum solat. Begitu juga ketika datang rasa was-was. Rasa was-was. Kadang-kadang ada setengah orang dia ada rasa was-was. Sebab itu sebelum kita nak meneruskan satu amalan ni, kita isti'azah dulu supaya was-was tu hilang, kan? Sebab ini memang Allah kata wa yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, iaitu mereka, iaitu golongan jin dan manusia ni, mereka cuba nak was-waskan daripada kepada kita ni, nak mengganggu kita. Baik. Itu sebab kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 200, Allah menyatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billahi innahu samiun alim. Itu ayat baik, surah Al-A'raf. Iaitu dan sekiranya syaitan mengganggu kamu dengan satu bentuk gangguan, bisikan jahat ni, maka hendaklah kamu berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nampak? Di mana Al-Quran itu sebab bila kita ada rasa terganggu ni, cepat-cepat kita isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab ini satu bentuk yang supaya kita dapat jaga diri kita lah. Sebab kita nak lawan syaitan dengan semata-mata kekuatan kita tak boleh sebenarnya. Kita tak mampu. Kan? Kita lawan mereka dengan apa? Dengan minta pertolongan Allah, perlindungan Allah. Dan ini diajar oleh Allah Ta'ala kepada kita.
Tanpa kekuatan Allah, kita tak mampu untuk kita nak melawan tipu daya syaitan, gangguan syaitan ni. Mereka ni sangat jahat dan licik. Bagaimana cara mereka nak ganggu kita. Baik. Begitu juga bila mana kita mendapat mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk ni, bila kita jaga daripada mimpi yang buruk, ialah mimpi yang tak baik, yang tak elok lah. Mimpi kena bunuh ke, mimpi kemalangan jalan raya ke, mimpi jatuh di tempat tinggi ke, ataupun mimpi kena terkam dengan binatang buas ke, dan seumpamanya lah. Mimpi yang memang tak baik. Sebab mimpi yang tak baik ini daripada syaitan. Mimpi yang baik daripada Allah. Mimpi yang tak baik daripada syaitan. Jadi bila kita jaga daripada mimpi itu, Nabi ajar kita bagaimana? Dengan cara kita meludah. Itu sebab sebut hadis. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala ar-ru'ya as-salihah min Allah wal hulm min asy-syaitan faman ra'a syai'an yukrihuhu falyanfus an shimalihi thalathan wal yata'awwadh an asy-syaitan fa innaha la tadurruhu rawahul Bukhari. Itu daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawasanya Salam bersabda, mimpi yang baik itu daripada Allah dan mimpi yang tak baik itu daripada syaitan. Maka sesiapa yang melihat sesuatu dalam mimpinya yang tidak disukainya, maka hendaklah dia meludah di sebelah kirinya. Bila dia jaga dia ludah. Sama ada ludah tu ludah betul ataupun ludah sebagai ludah isyarat. 3 kali meludah. Fuh. Ataupun fuh. Kemudian menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nescaya ia tidak boleh memberikan mudarat kepadanya. Maknanya kita tak nak mimpi itu menyebabkan kita terganggu ataupun diganggu oleh syaitan. Sebablah kita bila kita mimpi-mimpi yang tak baik ini, kita isti'azah lah. Itu sebab sebelum kita nak tidur tu bacalah dulu apa-apa yang patut kita baca agar syaitan tidak datang mengganggu kita ketika mana tidur tu. Ini main tidur je kan. Kita lain, kita orang-orang yang baik ni, yang soleh ni, kita jaga dengan kita membaca zikir, ayat-ayat Quran, doa sebelum tidur. Mudah-mudahan kita tidur yang dalam keadaan tidak diganggu oleh syaitan. Begitu juga ketika menguap. Kan? Menguap pun kita kena isti'azah. Di mana Nabi sebut hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi fa inna syaitan yadkhul, rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu bersabda, apabila seseorang itu dia menguap, maka hendaklah dia menutup dengan tangannya. Bila menguap ni jangan kita biarkan mulut kita terbuka tanpa ditutup. Tutup. Maka sesungguhnya syaitan masuk. Bila mana kita tak tutup, syaitan akan masuk ke dalam mulut kita. Itu dia. Dan lepas kita menguap tu, elok kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maknanya kita selamat daripada syaitan. Syaitan ni itu yang dalam keadaan kita di mana kita nak isti'azah. Begitu ketika mana kita masuk berada di sesuatu tempat yang jauh dan sunyi, di mana satu hadis sebut an Khawlah Rasulullah sallallahu Khawlah binti Hakim as-Sulaimiyah Ar-Rasul sallam qala man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, rawahu Tirmizi. Iaitu daripada Khawlah binti Hakim, daripada Rasulullah sallam bersabda, sesiapa yang singgah di satu tempat, bila mana kita berjalan ni, bila kita singgah satu tempat tu, apa kita nak baca? Nabi suruh baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan sekalian makhluk. Nescaya dia tidak akan diapa-apakan
hinggalah dia makna kata dia meninggalkan tempat itu. Maknanya bila kita masuk suatu tempat, lebih-lebih tempat tu tempat sunyi, tempat yang tak ada ramai orang dan sebagainya, ataupun kita nak masuk hutan dan sebagainya, itu sebab kita nak masuk hutan ni bukan kita minta tolong dengan datuk nenek. Orang tua-tua kita ajar bila masuk hutan ni minta tolong datuk anak cucu nak tumpang masuk hutan. Bukan itu. Bukan itu cara dia. Makna orang dulu tahu di mana hutan tempat dia lah. Tempat syaitan ni, tempat mereka bertandang ni. Jadi kita ni yang Nabi ajar kita baca isti'azah. Paling tidak pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan lebih baik lagi yang Nabi ajar ni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada segala kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk ni siapa dia? Kejahatan makhluk daripada kalangan manusia, jin dan haiwan. Untuk selamatkan diri kita daripada kita diapa-apakan oleh mereka yang sememangnya nak melakukan kejahatan kepada kita. Bukan kita minta kepada datuk nenek, dan kita mengaku pula anak cucu, nak cucu jin pula lah. Tak semena-mena. Itu sebab tuan-tuan, kita kena ingat. Jin, syaitan ni dia makhluk. Kita manusia pun makhluk. Dan mereka ada perasaan takut. Mereka juga ada rasa takut yang kita sebenarnya. Tapi dengan sebab kita bagi tahu dah, kita minta perlindungan dengan dia, dia tak takut, dia pun berani balik lah. Janganlah kita cakap takut kan. Maknanya kalau kita takut pun diam-diam sudahlah. Janganlah kita nak minta tolong dia. Dah, itu tak kena. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuat, yang maha sempurna tu. Bukan minta tolong dengan dia. Itu maknanya. Kemudian juga begitu juga bila mana antaranya ketika bersama suami isteri juga kita disunatkan untuk kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan ni. Itu sebab kita baca doa tu kan. Dalam satu hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. Rawat Tirmizi. Itu daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallam bersabda, kalaulah seseorang di kalangan kamu bila mana dia dak mendatangi isterinya, maka hendaklah dia menyatakan bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang kamu rezekikan kepada kami, maka Allah akan memberikan ataupun memberikan kepada kedua-dua mereka itu anak yang tidak akan diganggu oleh syaitan. Maknanya bila kita lahir anak nanti daripada hubungan suami isteri ni tuan-tuan, insyaAllah anak kita tidak akan diganggu oleh syaitan. Ini Nabi sebutlah hadis riwayat Tirmizi. Baik, itu tentang ta'awuz, isti'azah yang kita kena baca di mana tempat yang sepatutnya yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlindungan yang keenam, membaca ayatul kursi sebelum tidur. Itu jangan lupa tu. Baca ayatul kursi sebelum tidur. Di mana Nabi sebut man qara'a ayatul kursi qabla an-naum la yazalu alaihi minallah hafizun wa la yaqrabuhu syaitan hatta yusbih. Wa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik faqala sadaqaka wa huwa kadzub, rawal Bukhari. Iaitu sesiapa yang membaca ayatul kursi sebelum tidur, makna selama itulah Allah akan memeliharanya
dan tidak akan didekatinya oleh syaitan sehinggalah waktu subuh, waktu pagi esok. Dan ia merupakan satu ayat ni sebenarnya ia satu ayat ataupun doa ni ataupun dibaca sebelum tidur ni diajar oleh syaitan kepada Abu Hurairah. Lalu Nabi pun mengakui bahawa apa yang diajar itu merupakan sesuatu yang benar. Maknanya Allah pelihara kita, makna pelihara daripada syaitan dan juga dipelihara daripada rumah kita insya-Allah tidak akan dimasuki oleh pencuri insya-Allah. Itu antaranya. Penting saat kita baca Ayatul Kursi ni. Baca dengan betul lah. Ada setengah tu kata saya dah baca dah. Tapi pencuri masuk juga. Makna baca tak betul lah tu. Baca tu biar betul. Dan elok baca Ayatul Kursi ni 9 kali wakaf. Kalau kita buka Mushaf Al-Quranul Karim, dia ada 9 tempat boleh kita berhenti tu. Kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini seelok-eloknya lah. Nak baca macam mana pun boleh. Tapi asalkan bacaan tu betul, mengikuti tertib rapi tajwid tu. Tapi kalau dapat kita berhenti 9 kali wakaf tu merupakan satu yang terbaik lah insyaAllah. Baca tu. Sebelum nak tidur dan baca juga selepas kita salat fardu jangan lupa. Sunnah. Tu sebab kita jangan lupa tinggal. Jangan tinggal langsung. Bukan lama mana pun. Lebih kurang setengah minit pun tak sampai. Kita baca Ayatul Kursi ni, kenapa tidak? Sebab kelebihan tu besar. Dan sebab bila kita baca Ayatul Kursi lepas solat ni, insya-Allah Allah akan pelihara kita hingga solat yang seterusnya. Mana bila kita baca lepas asar tadi, kan, kita akan Allah pelihara sampai waktu maghrib. Kita baca lepas maghrib, Allah pelihara kita sampai waktu isyak. Kita baca lepas isyak, Allah pelihara sampai waktu subuh. Kita baca lepas subuh, Allah pelihara kita sampai zuhur. Kita baca lepas zuhur kita, Allah pelihara kita sampai waktu asar lah. Maknanya jangan tinggal lah, bacalah. Nak ke mana? Kita kadang-kadang kelang kabut. Wirid pun tidak. Itu sebab syaitan. Sebab wirid ni senjata kekuatan rohani kita. Untuk kita melawan bentuk-bentuk kejahatan rohani juga di kalangan jin dan syaitan ni sebenarnya. Maka sebab itu elok sangat kita baca insya-Allah. Baik. Kemudian yang ketujuh, perlindungan yang ketujuh yang membaca ayat-ayat setiap kali selepas solat maghrib ni, di sana ada ayat-ayat yang boleh kita baca, iaitu surah Al-Baqarah 1 hingga 5, Ayatul Kursi dan 2 ayat terakhir dan 2 ayat yang berikutnya lah. Makna ayat 255, 256, 257 surah Al-Baqarah. Kan? Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Kemudian la ikraha fid din. Lepas tu Allahu waliyul ladzina amanu. Kan? Itu baca tu. Lepas tu surah Al-Baqarah tadi 1 hingga 5 tadi baca daripada alif lam mim sampailah kepada ayat yang kelima insya-Allah. Kemudian juga 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Itu ayat 280 betul 84, 285, 286, iaitu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Kemudian amana rasul, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis. Kalau kita dapat baca yang ni lepas maghrib, baca tu. Kan? Makna surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, Ayatul Kursi 255, 255 ayat 255, kemudian 256, 256, 27, lepas tu ayat surah Al-Baqarah. Kemudian 3 akhir ayat surah Al-Baqarah. Ayat itu 284, 285, 286. InsyaAllah dalam masa lebih kurang seminit 2 habis lah. InsyaAllah bacalah ni. Dalam 2-3 minit lah. Kemudian yang ke-8 membaca setelah salat subuh sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Kan? Kita baca ni selepas subuh. Maknanya lepas kita solat subuh, kita berwirid macam biasa, kita doa, lepas tu kita bacalah. Sama ada kita baca tu masih di dalam masjid ataupun di mana-mana rumah kita ke, ataupun mungkin kita nak keluar rumah pun sambil-sambil kita berjalan ataupun kita nak ke pejabat ke umpamanya, boleh kita baca 100 kali. Di mana dia punya kelebihan ni kalau kita tengok dalam hadis, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kanat law alu ashri riqab wa kutiba lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun amila akthar min. Rawahul Bukhari. Iaitu sesiapa yang membaca ni, kan, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya kepujian, dan dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu ni. Iaitu dia punya kelebihannya, dia dapat 4 kelebihan, iaitu dia membebaskan 10 orang hamba. Maknanya pahala membebaskan 10 orang hamba. Bayangkan, 10 orang hamba. Besar tu. Kan? Kita nak bebaskan hamba ni, kita perlu duit. Tapi tak perlu duit. Hamba pun dah tak ada zaman kita ni. Tapi kita dapat pahala membebaskan 10 orang hamba dengan kita baca 100 kali ni. Lebih kurang dalam 5-6 minit kita baca ni, tak sampai 10 minit pun insya-Allah. Okay, kelebihan tu. Kan? Kemudian ditulis bagi 100 pahala kebaikan. 100 pahala kebaikan. Kemudian dihapuskan baginya daripadanya 100 dosa kejahatan. 100 dosa kejahatan Allah hapuskan. Dan Allah peliharanya daripada syaitan pada hari itu hinggalah waktu malam. Kan? Maknanya pada hari itu Allah pelihara dia daripada gangguan syaitan. Dan tidak ada yang lebih baik daripada itu melainkan orang yang beramal lebih. Maknanya boleh baca lebih daripada 100 kali lagi. Tapi sekurang-kurang 100 kali lah. Kan? Maknanya kalau kita dapat amalkan ni, janganlah tinggal. InsyaAllah dalam masa 5-6 minit saja kita dapat pahala membebaskan 10 orang hamba. Kita dapat 100 pahala lagi tambahan. Kita dapat dihapuskan 100 dosa. Dan Allah pelihara kita pada hari itu daripada gangguan syaitan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Rugi kalau kita tak baca, kita tak amal benda ni, tuan-tuan. Sungguh. Jadikan amalan insya-Allah. Jangan kita ni, sebab kita zikir ni dia merupakan amalan orang beriman. Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Nampak tak? Sebab itu kita orang beriman ni, kita kena mengingati Allah banyak-banyak. Zikir kepada Allah banyak-banyak. Ini lawan kepada orang beriman, orang munafik. Allah sifat orang munafik ini, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka itu mengingati Allah melainkan sedikit. Ciput orang kata. Kita ni di mana? Kedudukan kita di mana? Kalau kita beriman, insya-Allah, kan? Allah akan maknanya kita orang yang banyak berzikir kepada Allah. Tapi kalau tidak, wal iyadzabillah lah. Baik. Yang ke-9, pelindungan pendinding diri yang ke-9 itu membaca pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali. Mana? Lebih kurang 20 saatnya. InsyaAllah. Baca ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Dengan nama Allah yang tidak memberikan apa-apa mudarat dengan namanya sesuatu di bumi dan di langit.
dan dialah Allah yang maha melihat lagi maha mengetahui. Dan ini juga antara kelebihannya bila kita amalkan ini juga dalam sebuah hadis, iaitu kita tidak akan ditimpa musibah secara tiba-tiba. Macam zaman kita, zaman wabak penyakit COVID-19 ni, yang memang dianjurkan sangat untuk kita baca 3 kali ni. Pagi, 3 kali petang untuk kita mengelak daripada kita terkena wabak ini. Penyakit ini. Jadi kita minta pada Allah. Sebab penyakit itu pun daripada Allah. Tapi bila kita minta perlindungan kepada Allah, insya-Allah Allah akan pelihara kita daripada wabak penyakit yang sedang menular ni lah. Dan kita doakanlah agar supaya penyakit ni hilang segeralah. Allah angkat bala wabak penyakit yang melanda negara kita dan seluruh dunia sebenarnya. Yang menyebabkan terhenti segala aktiviti biasa kita, kerja kita, ibadat kita di masjid surau pun dah tak dapat lagi kita nak dekat dengan bulan Ramadan ni. Betapa sayunya kita, betapa rasa sedihnya kita bila mana kita tak dapat untuk berkunjung lagi ke masjid rumah Allah, yang merupakan tempat yang paling mulia di atas muka buminya ini. Maka sebab itulah kita doa supaya Allah Ta'ala sahaja yang dapat untuk nak menghilangkan, menghapuskan wabak penyakit yang sedang melanda kita ini. Mudah-mudahanlah, insya-Allah. Baik. Kemudian yang ke-10, membaca ketika keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan semuanya daripada Allah. Ini berdasarkan hadis. Kalau kita rujuk hadis, An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qala yakni idza kharaja min baiti bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha 'anhu syaitan. Rawahul Abu Daud wa Tirmizi. Wa Nasa'i wa ghairuhum wa qala Tirmizi hadisun hasan. Maknanya satu lagi Nabi sebut hadis, iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu, sesiapa yang keluar rumah membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah ni, dengan nama Allah aku berlindung, dengan nama Allah aku berserah kepadanya, kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan semuanya daripada Allah. Bila kita baca ini ni, kan, di mana dikatakan kepada kita, orang yang baca tu, hudita, kamu diberi petunjuk, wa kufita, kamu diberikan kecukupan, wa wuqita, kamu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan syaitan surrender, menyerah diri daripada mengganggu orang yang membaca ni ketika keluar rumah. Maknanya syaitan tak dapat mengganggu orang yang baca doa ini ketika mana dia keluar rumah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan selain daripada mereka. Bahkan di sebelah satu hadis menambah, Tirmizi menambah, Asy-syaitanu qala syaitanu ila syaitanin akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Lalu syaitan kata dengan syaitan yang lain, dalam satu riwayat Tirmizi yang lain, bagaimana kamu nak mengganggu lelaki ini sedangkan dia telah diberikan petunjuk, diberikan kecukupan dan diberikan perlindungan, pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak bacalah. Kita baca ni sebenarnya untuk keselamatan diri kita daripada gangguan syaitan satu, daripada gangguan kejahatan manusia juga. Maknanya insya-Allah kita tak akan diapa-apakan oleh orang-orang yang mungkin ada niat jahat kepada kita. Kita nak rompak ke, nak ragut ke, nak curi ke, nak apa ke, insya-Allah dia tak boleh buat apa-apa. Betul. Baca ni insya-Allah kita selamat di luar. Sebab di luar rumah ni apa-apa boleh berlaku. Macam-macam orang dekat luar ni. Bukan setakat syaitan, orang pun syaitan juga. Kan? Tu kita kena ingat, syaitan ni bukan syaitan jin tu saja. Syaitan manusia pun dia juga, kan? Itu sebab dalam hadis, dalam ayat Allah kata, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Dan yang demikian itu kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa musuh nabi?
syaitan manusia dan syaitan jin. Maknanya manusia yang jahat tu sebenarnya dia syaitan tu. Kalau dia baik, dia manusia. Kalau dia jahat, dia bukan manusia. Hakikat dia syaitan. Begitu juga jin. Kalau dia satu jin yang baik, dia jin lah. Jin yang beriman lah. Tapi kalau dia jahat, dia syaitan. Tu kita minta perlindungan pada Allah ni. Dalam keadaan sekarang ni, kita tak tahu kan. Baik. Begitu juga kita amalkan baca pada waktu petang khasnya, kalau boleh kita nak tambah waktu pagi pun boleh, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Iaitu aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk. Disebutlah hadis ni, bila baca yang ni pada satu hari sahabat, besoknya satu pagi sahabat datang bertemu Nabi. Dia beritahu Nabi bahawa malam tadi dia disengat oleh kalajengking. Lalu Nabi kata kepada sahabat itu, kalau kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq pada petang semalam, nescaya kamu tidak akan disengat oleh kalajengking. Maknanya, itu sebab penting tu. Ni isti'azah ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ni baca setiap petang 3 kali. Maknanya satu hari kita akan dipelihara Allah daripada segala bentuk mudarat, benda yang tak elok lah. Sama ada daripada manusia, kejahatan manusia maupun kejahatan jin. Termasuk juga haiwan. InsyaAllah kita tak akan ada apa-apa yang akan menyakiti kita bila kita baca ni, insyaAllah. Bacalah. Sebab ini semua daripada Nabi ni. Bila daripada Nabi kita kena ingat, ia wahyu. Allah menyatakan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi berkata-kata mengikut hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Makna kata setiap benda yang Nabi cakap ni, yang berbentuk sahih ni, hadis sahih ni, tak dipertikaikan ni, dia wahyu. Dan hakikatnya dia merupakan daripada Allah, dia diajar oleh Allah. Makna doa-doa ni hakikatnya Allah yang ajar Nabi, Nabi ajar umat dia. Kalau kita tak ambil, kita rugi. Dan kita tak dapat perlindungan, pemeliharaan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini antaranya amalan-amalan yang boleh kita lakukan setiap hari, sama ada pagi, petang dan tempat-tempat yang tertentu yang kita sebutkan tadi, yang sebenarnya tidak susah pun. Tidak susah pun sebenarnya. InsyaAllah mudah-mudahanlah. Ini sebagai satu panduan untuk diri saya, untuk tuan-tuan dan perempuan rakan-rakan dalam keadaan sekarang ni, kita perlu sangat pertolongan, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau kita dapat amalkan ini, kita akan selamat, sejahtera dunia, dan kita akan mendapat pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan redha kita, insyaAllah, mudah-mudahanlah. Saya kira itulah kot perkongsian tajuk kita, iaitu pendinding diri daripada makhluk halus pada petang ini. Sebagai akhirnya, untuk sekali lagi untuk saya war-warkan, iaitu sebagaimana yang saya war-warkan petang semalam, bahawa NGO Shabab Care Malaysia, yang salah satu NGO yang sangat aktif, yang dakwah, kebajikan, tarbiyah, mereka melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain, menolong dan seumpamanya, bukan setakat di negara ini, bahkan sampai ke negara-negara luar sekalipun. Maka sebab itu dalam konteks kita mengalami bala, wabak, penyakit COVID-19 ni, sudah tentulah di sana mereka ada yang susah untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Maka apa tidak kita sumbangkan kepada NGO Shabab Care ni, untuk mereka salurkan bantuan yang kita sampaikan, yang kita sumbangkan ini, untuk mereka sampaikan kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Yang merupakan satu infak yang sangat baik, apatah dalam keadaan susah ni. Bahkan ini sifat orang yang bertakwa. Antara sifat orang yang bertakwa, Allah menyatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang membelanjakan harta pada masa senang dan pada masa susah. Mungkin pada masa senang kita boleh untuk infak, pada masa susah juga infak jugalah. Walaupun tak banyak, insya-Allah. Di sana ada kalau ni tengok dia punya akaun Maybank,
atas nama Ashabab Resources, akaun number 562 40563 5063. 562 405 63 5063. Ini boleh kita tengok dalam poster saya, di post saya lah, Facebook saya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama jadi golongan yang bermanfaat dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Saya kira setakat itulah kita akhiri pertemuan kita pada petang ini dengan kita membaca doa. Mudah-mudahan Allah Taala kabulkan doa kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal a'mal. Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya ma la yakshifu ahadun ghairuk. Rabbana kshif 'anna al 'adzab inna mu'minun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.